Pukul 3 pagi. Kenapa korang tak tidur? Apa sudah jadi? Besok kerja pagi. Andai korang tak pergi tidur, nanti kejap lagi ada yang kecemasan. Aku sudah nak tutup lampu, takut-takut ada yang terasuk. Getaran jiwa. Masalah betul lah korang ni tak nak tidur-tidur. Etika Su. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Hadir terus berhadapan denganku. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah inna Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Muttakabir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Muttakabir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Muttakabir. Ya Allah ya Tuhan kami, di hadapan kami ada satu wanita memohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, jika benar dia ada saka keturunan maupun sihir, ya Allah dengan kekuasaan-Mu ya Allah zahirkan sepenuhnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Muttakabir. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada ikatan-ikatan simpulan pada tubuh badannya, jika ada minyak-minyak yang disapu pada tubuh badannya, ya Allah dengan kekuasaan-Mu ya Allah hancurkan ya Allah. Ya Allah, kami berserah diri sepenuhnya kepadamu, hanya padamu kami berserah biiznillah. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahi awaluhu wa akhiru zakhir al-batin. Bismillahi awaluhu wa akhiru zakhir al-batin.
بسم الله أوله وآخر الظاهر الباطن. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا حبيب الله. Apa saja yang mengganggu perempuan ini minta berhadapan denganku dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berhadapan baik denganku, aku tidak akan apa-apakan kamu. Jika kamu tidak berhadapan baik denganku, aku akan pancung kamu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutup pintu tu bang, takut dia lari keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai was samiu alim wala khawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجعلنا من بين أيديهم السد ومن خلفهم السد فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوزه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما 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 وهو العلي العظيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بسم الله الله أكبر Ni apa ni? Kamu nak apa kat perempuan ni? Kamu nak apa kat perempuan ni? Kau nak apa dekat dia? Kau hadir dia sebab apa? Entah sebab apa? Nak ceraikan ataupun nak matikan. Siapa nak cerai? Dua-dua budak ni lah. Nak ceraikan siapa? Budak perempuan ni, budak lelaki ni. Ceraikan? Dia pun tak nak cerai. Saya nak cerai, dia lelaki dia cakap. Bila dia cakap? Pasal siapa nak cerai? Tak nak cerai. Lepas tu Han nak pergi kat mana? Perempuan nak pergi kat mana? Perempuan ni biarkan sama dia. Nak biarkan siapa? Sebab dia tak bahagia dengan lelaki dia. Tak bahagia dengan lelaki dia? Nanti bahagia lah. Hampa sibuk kat siapa? Aku tak mahu orang sakit dengan dia. Siapa? Tuan, Tuan kau tak nak kau sakit kat dia? Mana tuan kau tahu sakit tak sakit? Tuan aku tahu lah. Macam mana tuan kau tahu? Tanya budak tu, semua dia punya sebab. Oh, Balik dia punya ubat apa yang jadi. jadi macam mana? Tanya budak tu. Mana aku nak tahu? Hang macam mana boleh muncul lagi? Aku yang mahu. Hang yang baru? Bila mai? Dia cakap hari. Hang nak jadi macam yang makan donat kau kena belasah. 2-3 hari lepas hang mai. Hang mai pasal apa? Tuan aku hantar. Pasal apa dia hantar? Sebab lelaki dia tak boleh jaga dia. Mana kau ada tahu lelaki dia tahu jaga tak tahu jaga? Kan nak bagi tempoh 30 hari je. Lepas tu? Tak macam mana dia bilang itu. Lepas tu? Dia hantar lagi. Dia dah janji kan dia akan keluar. Kalau lelaki dia tu jaga dia dengan elok. Sebelum dia keluar dia tanya kat lelaki dia kan. Lepas tu? Lelaki Tu dia hantar cakap, lagi. lelaki dia cakap nak sayang dia tapi lelaki dia tak sayang dia. Lelaki dia biar semua benda jadi kat perempuan ni. Aku tak tahu. Aku dihantar aku buat je. Hang buat apa? Pergi ke gaduh. Lagi? Dia sakit. Lagi? Sakit apa? Satu badan sakit. Ha. Tu nak bagi itu bukan sayang, tu nak bagi bunuh. Hang nak bagi bunuh ke apa? Hang kata hang sayang kat dia. Ha? Hang nak bunuh ke apa ni? Bunuh perempuan ni? Dua-dua orang. Dua-dua sekali? Lepas tu kalau dia mati macam mana nak dapat dia? Tak mau dah. Kalau tak mau dah tak boleh campur lah. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Aku dah cakap lah. Jangan bawa dia mainkan kedua. Jangan bawa siapa?
Budak ni lah. Jangan bawa datang ni. Mai kali kedua. Itulah tak tahu tiba-tiba kecemasan tiba-tiba datang. Mana nak tahu, aku pun tak tahu. Pergi beli tak tahu lah rantai biji. Biji, bantai biji-biji. Ha. Lepas tu papa lagi pakai macam mana? Jadi mana? Jadi mana? Biji-biji tu dah lah. Macam mana lagi? Aku tak boleh nak buat banyak kerja lah. Kerja aku tergendala. Tergedala? Aku Pakai buat biji. sikit je. Pakai rantai biji-biji tu tergedala ke je? Miskin sangat kau tak boleh beli rantai mah. Pasal apa beli rantai biji-biji? Dah lah, tak cantik pun. Biji. Tergedala ke je? Tak boleh buat nak. sikit-sikit je. Boleh buat sikit-sikit lah. Tak boleh duduk lama-lama. Duk saya keluar. Tak, pasal apa duduk saya keluar? Tak tahu aku rimai benda tu. Rimai. Aku nak tarik tak boleh. Tapi bila dia sedap, macam dia rasa rimai, aku buat bagi dia boleh buat keluar. Lepas tu dia pakai balik. Dia pakai balik. Lepas tu Lepas tu dengan minyak hitam tu, aku tak tahu minyak apa kali hitam macam tu lah. Minyak keto tu minyak hitam. Lepas tu kenapa? Dia beli dua. Minyak lain pun dah beli. Tapi minyak lain pakai tak macam pakai minyak hitam tu. Minyak hitam tu minyak keto. Jenis bela-bela tu. Tu lah tak selesa juga. Minyak hitam tu. Main sapu sikit minyak hitam tu. Ayalah, cukup lah kat rumah dah sapu. Aku nak sapu kat tangan aku lah. Geram aku ni hang ni. Bila nak tobat ni? Lepas tu hang buat ni sampai nak mati. Hang kata hang sayang. Ayah aku aksiden, hang tahu tak ayah aku aksiden? Ayah hang aksiden? Ha. Kenapa ayah hang aksiden? Aku fikir macam ni. Sebab hang dah langgar janji. Aku dah cakap jangan main-main dengan Sukma ni, tak boleh main-main. Hampa degil. Kejap lagi tak dapat kat perempuan ni, tak dapat kat hang. Dapat kat orang lain kena. Jangan main-main. Pertalian tu semua ada. Aku marah. Marah pasal apa? Hang tahu tak? Tak tahu. Aku nak cerita lah. Bagi tahu pasal apa? Laki ni lah. Laki. Kenapa laki ni? Dia cakap dia sayang perempuan ni. Kalau tak sayang tak ada dia kahwin dengan perempuan ni. Masa awal-awal dia sayang. Lepas tu? Macam aku jugalah awal-awal aku sayang. Hang mula awal sayang. Tapi hang sayang hang pakai ilmu. Aku tak mau cakap pasal ilmu dah. Tahu. Aku dah tahu dah. Aku tahu dah. Aku nak cakap pasal budak ni. Hang tahu tak? Tak tahu. Ya, hang bagi tahu lah. Aku nak tahu macam mana aku ni nak tarik hang ke, nak buang, nak pijak hang ke apa ni. Hang ni kacau rumah tangga orang ni. Patut tak boleh buat macam ni. Hang tak payah campur lah. Aku sakit hati. Sakit hati? Sebab apa? Sebab masa aku nak keluar tu, aku dah menjatuhkan martabat aku sebagai lelaki. Dia cakap dia akan sayang perempuan ni. Aku tanya dia, hang sayang bini dia? Sayang. Jangan, aku dah fikir amaran dekat dia kan. Jangan sakitkan perempuan ni, aku akan cari hang balik. Oh tu yang hang datang kelas cari balik? Hang tahu tak bapak hang jadi tu sebab apa? Takdir Allah. Tak ada. Senang hang pakai takdir lah. Okey, takdir lah. Okey. Lepas tu? Lepas tu, main kat hang tu, pi kat macam-macam perawat, tak pernah keluar darah pun muntah. Pi macam apa? Perawat? Tak keluar muntah darah? Muntah tapi tak keluar darah. Main kat hang, keluar darah mesti apa? Darah period lah kau ikut mulut. Mana ada darah period? Mana aku nak tahu? Aku tak tahu. Mana aku nak tahu keluar darah ke, keluar lembu ke kambing? Aku mana tahu? Bila keluar benda tu, habis lah kerja aku. Habis kerja hang? Aku kena tak baru. Hak sebelum ni pergi mata-kata tak keluar darah? Tak keluar darah. Habis keluar apa? Keluar biasa je lah, kosong-kosong macam Buih-buih. Oh, aku tersalah baca kot sampai terkeluar darah tu. Lepas tu ni nak keluarkan apa? Tak ada apa pun bila ni anak keluar apa. Tak ada. Habis tu yang hang ni nak buat apa? Tak tahu. Hai, aku tak tahu macam mana dia nak buat kat hang ni. Kalau dia boleh jaga dengan elok, aku lepas. Aku dah cakap dah. Memanglah dia jaga elok dia Dia lah. tak jaga elok lagi kau. Lepas tu, Dia tak jaga elok. aku nak kena pergi rumah hang sekali ke nak tengok korang semua elok ke macam mana? Aku pasang CCTV lah kat rumah hampa, aku tengok elok tak elok ke macam mana? Kan cakap je lah, slot hang dah penuh. Tak payah bagi dia masuk. Mana ada budak ni ambil slot apa, tiba-tiba main lah. Cakap dalam emergency semua tak boleh. Aku, Suruh balik. aku cakap lah, suruh mereka balik lah, tak payah main. Aku sakit kan? Janganlah sedih, hang sedih pasal apa? Allah sedih pula. Macam mana aku nak buat ni, slot penuh pula. Cakap je lah, slot penuh. Masalahnya dia tak berusaha dengan aku pun tak tahu. Aku tahu tiba-tiba main lah. Bukan dia berusaha. Kenapa lah kat pekerja hang?
Gorgon. Jangan bagi dia main dah. Hang tiba-tiba main je tadi. Hang tak bagi tahu pun apa-apa. Aku dah cakap patah balik dah. Dah cakap patah balik dah. Ini Gorgon lah ni. Tu nak buat macam mana ni? Weh. Sat lagi satu kemalangan tak ada Allah Ta'ala. Susah nanti kan? Kan kalau hang kemalangan macam mana? Takkan pula. Mana pula tak ada Allah Ta'ala, mana nak tahu? Sebelum aku kemalangan sebab aku nak bagi dia mati. Tak ada lah, dia tak mati lah. Perempuan ni lambat lagi mati. Tengok hidung ni keras. Hidung keras mana boleh mati awal. Macam hidung aku ni keras. Lambat mati. Hidung hang dah lembik. Hang mungkin mati awal. Lepas dah suami dia nanya jauh-jauh datang ni. Baru 3 hari hantar lagi. Selahanat. Pukul berapa hantar ni? Ha? Pukul berapa hantar ni? Macam bagilah. Masa tu perempuan ni tengah buat apa? Perempuan ni dia tak boleh tidur dengan lelaki dia. Panas. Siapa buat? Aircon pun perlu. Siapa buat jadi panas? Buka aircon pula. Kenapa nak ada aircon miskin? Buka kipas. Tak perlu. Haish, masalah juga kau ni. Aku hantar. Betul perempuan ni asyik mimpi. Aku tak faham betul lah. Mimpi apa? Aku hantar dia mimpi. Dulu pun dia mimpi. Hantar mimpi. Dia tahu semua lah. Macam mana boleh main mimpi? Pakai rantai tu. Pakai rantai aku. Pakai tu, biji-biji tu. Biji-biji tu. Bila pakai biji-biji tu, dapat mimpi. Dia mimpi. Memanglah benda tu pertahanan. Dia kalau nak main, dia dapat tahu aku dah ajar dah kat perempuan ni semua. Pertahanan tu. Nak buat lagu mana? Dia pakai rantai tu, sekejap lagi dia zikir apa semua. Lepas tu dia pakai balik. Itu antara sedikit lah pertahanan. Pasal tu hang susah nak masuk. Lepas tu sekarang macam mana? Kan suruh lelaki janji jaga dia. Ha? Taklah ni aku tak kira. Apa ni aku nak pasang CCTV kat rumah korang. Senang. Aku tengok korang elok ke tak elok, gaduh ke tak gaduh ke apa ke. Boleh? Boleh? Lepas tu hang jangan kacau lagi lah. Tak boleh? Pasal apa dia kalau mereka dah elok? Maksudnya, mereka elok sebab CCTV, bukan keikhlasan mereka sendiri. Ui, kalau takkan aku nak letak CCTV kat keikhlasan pula. Nak letak kat mana? Ha? Hang pun jangan sibuk macam aku. Hang tak mahu. Tak boleh lah. Tak boleh hang kacau saudara Islam aku. Aku pun Islam juga. Ya, aku tahu lah hang Islam, tapi hang dah buat macam ni pasal apa? Orang Islam mana boleh buat macam ni? Kenapa cakap? Dahsyat hang ni, sukma hang tak masuk dalam sini ni. Gila hang ni. Keikhlasan. Lah ni nampak suami dia dah ikhlas dah. Mana hang tahu? Hang tengok kat mana ikhlas? Bapak dia hina perempuan ni macam-macam. Itu bapak dia punya pasal Dia lah. tak pertahankan. Macam mana nak pertahan bapak dia? Bukan, sekurang-kurangnya dia bagi tahu lah apa bapak dia cakap perempuan ni berlakon. Bukannya perempuan ni dapat payment 6 ribu dan 8 ribu. Tak dapat payment pun. Mana ada berlakon? Nak berlakon apa? Dia cakap perempuan ni berlakon. Dan perempuan ni menangis. Menangis. Bapak dia boleh cakap. Bapak dia boleh bagi hint, suruh dia ni lepaskan perempuan ni. Aku nak buat apa? Aku nak pergi. Kalau benda daripada nak cerai, aku nak pergi buat apa? Ika? Biar mereka cerai, hang tak payah campur lah. Tak boleh lah. Mereka nak cerai, hang campur buat apa? Tak boleh lah. Lepas tu hang sakitkan badan dia. Hang sakitkan badan dia nak bagi mati ni pasal apa? Sebab lambat dengan nak cerai. Oh. Dia cakap nak cerai, bertahan. Lepas tu? Hari ni cakap cerai. Esok baik balik. Okey lah tu. Ada Tu cerai balik, baik balik. itulah dipanggil ada ruang. Itu mana kata jodoh lah. Jodoh tu kuat lagi lah tu. Yang hang kelang kabut nak bagi dia percerai, hang yang masalah ni. Tadi ni. Nak lari balik. Siapa? Ni dia ni. Dia nak lari balik. Siapa dia nak lari pula? Dia turun tangga tu. Aku memang nak tendang dia. Hang tendang? Satu tu mati. Senang sikit kerja aku. Lambat lah tendang. Kalau setakat tangga ni mana boleh mati. Tak ada lagi orang jatuh mati lah tu. Terempuk kepala, mati lah. Dahsyat hang sampai empuk-empuk kepala ni. Tapi aku tak buat. Perempuan ni duduk astagfirullah. Astagfirullah.
Sekarang ni nak macam mana ni? Hang nak apa ni sebenarnya? Hang nak macam mana ni? Supaya hang tak ganggu mereka ke ni? Cerai. Tak boleh nak cerai. Mana boleh cerai? Dia cakap dah lepas ni apa jadi pun tak boleh. Dia cakap, perempuan pun cakap. Siapa? Aku tak dengar pun. Dia cakap dia lelaki bini lah. Mereka lelaki bini lah. Aku dengar lah. Mereka tak bercerai selagi hang ada kat sini. Sebab apa? Sebab hang bagi dia sakit. Mesti suami dia sayang. Kesian bini aku sakit. Kalau dia sayang, takkan sakitkan bini dia. Hantar tak? Tak tahu. Anak dia baru ni. Inilah yang baik pokok. Dia tak tahu ada kembang. Lepas tu, tak apalah. Itu Allah Ta'ala punya takdir. Apa? Dia tendang dia. Hantar pintu toilet sama dengan pintu hang yang berlipat-lipat tu. Dia tendang terbelah dua. Jatuh. Dia kepala bini ada pok. Bini jatuh pok. Tertendang lah tu. Dah macam mana. Sebab hang yang buat. Hang yang bagi suami dia jadi macam tu. Hang yang bagi suami dia jadi panas. Kata kuat sangat. Dia Lepas tu bercabar aku. Dia nak potong telinga aku lah. nak potong telinga. Kalau hang tak buat, takkan jadi macam tu. Dia sayang bini dia kot. Hang yang kuasai badan dia. Jadi macam tu lah. Kuat sangat. Saya memang kuat sangat. Kan macam tu pernah tak boleh nak fikir. Bila benda jadi kot belah family dia, dia kata aku yang buat. Bila bini dia jadi macam ni, hang takkan tak tahu aku yang sihir bini hang. Dia kata pula yang bini dia yang overthinking. Kat orang lain dia kata aku buat. Apa dia ni? Gila. Banyak kali hang kuasai badan suami dia. Banyak kali. Yang bagi suami dia tiba-tiba jadi, hang lah punya kerja. Bini dia elak, dia pun macam Dia elak lah. Ini kalau kes ni bawa kat balai poli ni pening kepala. Macam mana poli? Takkan poli nak rukiah kan suami dia, nak tunggu jin main balik? Mesti hang tak main lah. aku masuk pula dengan dia. Tak pasal-pasal aku kena part time lah kat balai nak kena rukiah kan mana-mana suami pukul bini ke apa ke. Nak tahu ada jin tak ada jin. Sebenarnya dia lembut ya. Dia salah yang bini dia. Dia lembut lah sebelum ni, sebab sebelum ni tak kena sihir. Lepas tu hang main kat sini kacau dia pun buat apa? Ya sayang, okey sayang. Hang tahu aku nak cerita kat hang sikit ni. Ha. Sebelum ni masa dia teruk, aku jadi lemah. Hang tahu pasal apa? Sebab dia pun punya cinta macam ni. Cinta. Bini dia Nala punya cinta sebelum ni. laki dia apa ke sikit kan. Macam sayang kita cuba kita fix balik. Sayang kita akan macam ni minta maaf. Sekarang tak lah aku bagi sampai dia tak boleh ni dah. Hang lah punca dia. Dia tak peduli. Hang sedar tak hang punca sekarang ni masalah ni? Sedap. Kalau hang tak ada jadi macam ni. Tak ada kena pemisah macam ni. Kata dia hebat. Hebat? Tangan mana hebat? Kalau nak kira hebat, depan-depan lah buat apa masuk-masuk jin ni? Aku sebab dia mungkin janji, aku mungkin janji juga. Fair. Yang mungkin aku mungkin. Hang tak ada salah kat aku. Habis salah siapa? Salah aku ke? Salahkan dia. Salahkan dia. First, aku sihir sebab dia meminang. Tu first. Salah siapa? Salah dia. Sebab dia meminang? Ya. Dua, aku buat balik sebab dia biar bini dia sakit dengan bapak dia. Bapak dia boleh cakap, hang macam tak ada perempuan ni. Padahal perempuan ni lagi ramai lelaki nak. Walaupun macam aku cakap lah, dia ni tak ada elok mana. Tapi sebab kepribadian dia ni ramai lah yang nak. Dia boleh cakap ni, hang ni abang macam tak ada perempuan ni macam tu. Padahal patutnya family dia ni yang cakap kat dia ni macam ni. Dia bukan dah ada apa pun. Hang at least bukan dah suruh hang pindah haka ke bapak hang. Tak payah. At least apa cakap macam ni. Cukup. Perempuan ni pun dia rasa kuat. Lepas tu aku zerak masuk lah. Apa lagi? Aku masuk nasib big bapak dia jual. Bapak perempuan ni pula main kat tepi. Tak pasal-pasal aku cakap tangan orang tua tu. Cakap tangan orang tua bapak ni? Orang tua tu pun tak habis-habis. Salah cakap. Salah cakap. Dia duduk baca doa. Baca doa kat perempuan ni. Aku zerak tangan dia. Memang koyak lah tangan dia. Apa? Sikit dah. Aku tak buat kuat-kuat. Sana pun cakap juga. Semua hang cakap. Memang tu cakap. Aku pun buat kat dia juga. Fair lah. Semua kena cakap ni. Bapak dia pun hang cakap. Aku nak cakap bapak dia. Memang dia kata apa tau. Ni kami dah tengok dah badan perempuan ni kosong. Tak ada apa. Acting je. Ni perempuan ni jatuh dekat kilang sampai berdarah. Turun habis semua darah-darah. Sampai bos besar mengangkat dengan kursi roda. Dia boleh kata perempuan ni berlakon. Boleh kata siapa berlakon? Perempuan ni berlakon. Mana aku tak marah. Aku geram lah. Aku tak geram.
Lepas tu kakak pula pergi bagi kondem. Dia pergi bawa pergi ubat kondem. Yang aku beritahu Kak Ang lah yang ambil ijazah tu. Kondem apa? Aku tanya. Lepas tu dia kata perempuan ni yang bercakap sendiri. Awak perempuan ni tak nak kerja. Asalnya pun perempuan ni bukan mau kat budak lelaki ni sebab rasa budak lelaki ni baik. Baik daripada lelaki-lelaki lain. Tak sangka jadi macam ni. Bila jadi macam ni, aku tak nak ajar aku. Betul aku nak keluar apa Erika? Hakak saya aku, buat apa aku nak keluar? Han tak boleh duduk dalam badan orang macam ni. Aku bukannya duduk lama, aku duduk sat. Bila aku tak nak, mereka okey. Aku duduk keluar lah. Biar je lah. Duduk keluar ni payah kat ni. Susah juga ni kalau dah sayang sampai tara macam ni. Lepas tu sekarang ni macam mana? Nak buat perjanjian lagi? Lepas tu? Anak aku tolong macam mana ni? Tak tahu. Aku tak ada idea lah. Ada idea tak? Ada idea macam mana? Yang penting hang tu keluar. Tak payah kacau mereka dah. Elok lah mereka. Sat lagi pasung-pasung tak kena kat hang, kena kat keluarga hang, nanti masalah kat hang. Satu masalah nanti hang. Iyalah kau rasunya. Budak-budak ni main jumpa aku je. Budak mana? Budak ni jumpa hang? Nak buat apa jumpa? Sembang. Lepas tu hang tak telefon dah, telefon dah. Sembang jantan. Apa dia? Aku nak call je. Hang tak ada nombor dia? Nombor bini dia lah. Tapi aku call dia nak angkat. masalah dia dah kahwin, hang pun tak payah sibuk lah. Aku nak sembang mula jantan ni jantan. Jantan dengan jantan apa? Hang ingat dia wrestling ke apa? Dia dah kahwin, hang nak apa? Aku nak cakap, aku nak diam sana. Ya. Macam mana ni? Ikut aku je lah. Duduk kat aku je lah. Dah cinta hang teruk sangat ni. Biar aku je lah balas cinta hang ni. Aku kerja dengan hang boleh? Boleh. Hang kerja dengan aku lah. Masuk kat badan gorgon tu. Tak mahu duduk kat Penang. Tak mau duduk kat Penang Tak bear duduk kat Penang Naik pangkat jadi pegawai tinggi pun tak dapat juga Ika. Tak dapat juga. Naik pangkat pun tak dapat juga. Dulu dia dapat IV kat tempat aku. Dia dapat IV aku lah IV aku punya Syah. Nama dia apa? Aku nampak nama dia. Dia tak tahu yang tu aku buat benda-benda macam ni. Jumpa aku dia tak main period 7 bulan. Jumpa aku period turun dia spot. Terus keluar period. Jumpa hang. Aku tak tahu pula lah time tu aku baru-baru buat. Lepas tu aku tengok dia kalau aku duduk party right. Kalau aku tangkap gambar dia aku jump. Aku tangkap. Kalau dia pun terkejut 7 bulan tak main period. Time tu dia tunang dengan yang first lah. Terus main period. Lepas tu time nak balik tu aku kejap nak leave sembang dengan Ustaz. Sayang tak dapat kat tempat aku. Kau dapat kat tempat aku confirm hak aku dah. Sekarang ni nak macam mana ni? Aku nak perputusan kat sini ni. Aku tak boleh biar dia macam ni. Aku tak boleh biar keluarga dia macam ni. Mana boleh macam tu. Hak lain tu pasal masalah cinta-cinta hampa ni aku tak nak tahu lah. Lah ni aku nak tahu hang dengan aku macam mana ni. Tu laki dia tolak tepi tu. Hang dengan aku macam mana ni? Hei. Tak tahu. Han nak macam mana? Aku pun tak tahu aku nak. Balik-balik lah Sukma. Jaga kunci perempuan ni. Dah tak boleh masuk dah. Jangan masuk dah lah. Balik-balik tempat asal kau. Boleh tak? Tapi hampa jangan pergi pakai bomoh pula. Saat lagi hampa pakai bomoh Sukma dah tak boleh masuk. Pakai bomoh hantar jin pula. Tasbih tu jangan buka bang. Biar pakai je. Kalau saya lepas ni kunci ni jangan buka tasbih tu. Biar pakai je. Lepas tu zikir je. Tak apa. Letak je kat dalam. Tak ada masalah. Dia alat zikir je. Biar dia rimah tak boleh nak masuk. Lepas ni aku nak tasbih tu aku nak simin kat badan dia. Boleh? Biar tak boleh nak masuk tu. Tak ada aku bagi tasbih tu. Aku bagi telan je lah tu. Makan tu duduk dalam badan.
Boleh? Nak buat macam tu? Payah dendam-dendam ni. Nak balik tempat asal ke tak nak? Lepas tu, mai balik tak? Jangan tengok-tengok. Nak balik ke nak duduk sini? Balik. Duduk sini lah. Weh, Besok aku kerja. besok kau kerja? Mampu kat hang lah kerja besok. Habis aku besok tak kerja. Tu lelaki ni pun besok kerja juga. Semua orang kerja besok. Hang punya pasal ni. Beribu orang tak pergi kerja besok ni hang. Tak payah duduk sini lah. Weh, duduk sini lah. Ada apa-apa hang buat kat badan dia tak? Hang 3 hari masuk ni buat apa kat badan dia? Ada buat apa tak kat badan dia? Pada atas berbau. Sampai bagi bersih lah semua. Tu aku nak lepas. Tolong dah. Tak, lepas tu hang tambah lagi buat apa? Bagi bersih lah semua cepat. Bersihlah nayang kat depo ni. Cepat. Cepatlah. Bagi bersih sampai habis. Aduh, 3 hari. Baru 3 hari ni ada agresi lain macam. Ya. Hang buat apa? Sebelumnya boleh masuk buka kaki, aku tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk dah. Sekarang masuk kat mana? Masuk ke situ. Mana belakang? Tepi ni. Tepi lah. Boleh masuk kat tepi lah. Tapi sikit-sikit je. Dapat masuk sikit-sikit lah. Jangan tanyalah aku buat apa. Kat kaki ni kalau tak, dia kata kat kaki dia, pasal macam ulat ni. Kat kemaluan dia pun. Sekarang ni usi-usi lah. Tak boleh dah. Tak boleh masuk dah. Boleh lah tapi tak banyak. Sikit-sikit. Tak sikit-sikit lah. Dulu senang kat kaki. Takkan aku nak ajar hang aku buat apa. Sekejap lagi bocor lah rahsia. Sekejap lagi hang bagi tahu jin-jin lain. Susah lah aku nak buat kerja. Dulu kat tapak tangan ni semua sini-sini. Tak boleh lah. Senang lah dulu. Kat tapak tangan, kaki. Senang ni gila. Senang lah. Senang tau dalam bila. Hmm. Gaduh yang senang masuk. Gaduh yang senang masuk. Paling senang aku duduk kat sini kan. Tapi sekarang aku tak boleh duduk direct. Aku boleh kira macam duduk main duduk sini. Dia terasa kat sini je. Macam tu je macam orang duduk main. Macam sikit lah. Lepas tu lagi. Betul lah ya. Dia beli tempat tekan. 2 ringgit lebih beli kat DIY. Tekan-tekan. Lepas tu dia tekan-tekan. Baca lah apa dia baca. Mana tak tahu lah. Dia pergi tengok. Dia baca apa tau. Hang suka dah buat kat situ Pasal apa suka dah buat kat situ? Dulu dia kena masuk kamera 2 kali dalam perut. Oh, masuk kamera. Kawan aku dah saya tahu lah. Dia apa? Kasih aku sakit. Aku sakit dalam ni dia tahu. Cakap lah sama pada aku yang ajar. Dah masuk kamera dalam perut lah. Asid jadi banyak dalam perut. Asid bisa. Tu kan asid bisa. Sebab tu dia extend dulu degree dia. 1 sem dia extend. Dia extend sambung balik. Perempuan ni ada degree. Asyik tu ada degree pun jin boleh masuk ke? Ingat kalau belajar tinggi jin tak masuk. Ustaz pun dia boleh masuk. Tak payah juga ustaz pun jin boleh masuk ke? Aku ingatkan kalau belajar tinggi jin tak masuk. Boleh masuk juga. Betul lah ustaz pun jin boleh masuk. Dia dah overthinking. Sekejap apa. Betul kau tanya tak boleh masuk dah. Aku kunci lah kat macam mana kat kaki tak boleh masuk ke aku kunci lagi. Kira aku darah lah. Semua kuasa Allah Ta'ala lah. Tapi hang kena ingat lah bila hang boleh masuk tembus masuk lagi satu persatu hang punya keluarga jadi masalah. Aku tak ugur, aku bagi tahu dah. Bila hang langgar perjanjian dengan aku jadi masalah nanti. Aku tak mau macam tu. Tapi hang hampa degil, hang pergi langgar juga. Balik daripada hang. Pergi langgar buat apa? Kan kena langgar. Sen untuk aku. Nak macam mana? Aku dah cakap dah. Jangan. Tak nak dengar. Banyak dekat sini. Aduh.
kesian. Aku kesian kalau orang lain buat dia. Aku buat apa? Hang buat tak apa? Orang lain jangan buat. Sebab aku buat dah had. Dia nak bunuh dia. Berhenti bukan. Dia rasa lelaki dia tak sayang dia tu. Dia tak nak makna orang nak bunuh dia. Rujak lah kawan dia call. Kawan dia tenang kan. Sabar. Sabar. Malam tu dia pakai tasbih hang lah. Aku nak masuk dalam badan dia, korak macam tak boleh. Tiba-tiba dia bangkit tu dia rasa apa? Badan dia macam tak rasa kebal. Pakai minyak tu dia calik, minyak hitam tu dia calik kat belakang minyak ni, dia kat tukok ni. Macam dia tahu je. Lepas dia calik tu terus tak ada apa lah. Hang tak boleh masuk lah. Dia terlena. Aku nak masuk tu yang tak boleh. Badan dia rasa berat. Rasa berat. Dia terkejut, dia jadi berdebak-debak lah, terkejut kan. Berdebak lah. Aku bilang kucing duduk miau. Kucing dia nampak. Kucing dia nampak aku masuk. Aku cerita dia sebelum dia naik tu dia gaduh hari ni. Duduk riau kat kaki. Bi tak sayang-sayang. Bukan aku je yang ada. Yang lain pun. Kucing dia tu nampak pula ikut miau. Tapi perempuan ni pun buat tak hati. Dia pun dah biasa orang benda macam ni. Dia malah nak layan. Hang tu yang jual rantai tu? Bukan aku. Ada muka hang, nampak? Ada muka aku. Dekat rantai tu ada muka aku. Ada stiker. Depa ambil gambar aku, depa tak bagi tahu lah ni. Bukan, mana aku ada keluar rantai. Kata ni semua benda Nampak muka aku lah. lah. Sama. Tapi macam kartun-kartun lah. Gambar kartun lah. Depa ambil gambar aku lah ni. Macam mana tak laki dia? Aku ambil benda ni. Anniversary pun Sabtu ni. Dia hang miskin sangat kan? Tak beli rantai lah. Pergi beli tasbih buat apa? Oh, tasbih. Nama tu tasbih. Bukan rantai, tasbih. Aduh, tasbih. Bukan rantai apa, kecil-kecil. Tapi aku tak tahu depa pakai muka aku pula. Asal aku tak ada jual tasbih. Siapa yang jual? Mesti ni. Yang duduk kerja kat lock dekat meja. Itulah Gorgon tu kot. Dia jual lah ni. Kau tak tahu lah. Apa benda tu sampai jadi macam ni. Sampai jadi macam tu teruk. Sampai apa? Susah kerja aku sikit lah. Susah kerja aku masuk dia ni lah. Masuk kat dia lah. Dia tak pakai. Alah, dia pergi beli satu lagi pula. Tak mampu. Masuk kat dia tu yang jadi panas tau. Tu dia bubuh kat hang tau. Nanti aku buat rantai tu besar sikit lah. Boleh kalungkan dua-dua sekali senang. Ikat je tu koi. Aku duk rasa bini dia nak beli dah. Situ. Ikat dua-dua sekali senang. Habis cerita. Jadi dia cakap bini dia. Dia tak mau berubat. Bini dia tanya. Kalau aku nak berubat, hang pula. Hang tak pi? Ya, tak pi. Dia cakap macam tu. Bodoh orang ni senang nak makan. Aku ambil sikit je. Siapa? Laki dia nak kena berubat? Laki dia nak ubat apa? Ada apa kat dia? Aku dah keluar masuk dalam bini dia. Hang je punya pasal. Bukan laki dia ada masalah. Mengaku pun. Hang bagi tahu apa? Hang yang bagi tahu, aku tak cakap. Aku cakap hang dah keluar masuk dalam badan bini dia. Yalah, sekarang ni aku buat kerja seorang. Dah ubat apa kat laki dia? Aku tengok pun aku tahu ada ke tak ada. Hang ni pihak abang buat apa? Aku tak abang, hang yang cakap. Aku keluar dia tak ada. Kalau aku keluar kat dia tak ada. Keluar kat dia tak ada. Jenis-jenis sihir pemisah tu memang macam tu. Benda tu kadang-kadang 1-2 ekor je. Dia lari sini masuk sini. Bila emosi terganggu je, siap. Dia masuk bagi kita panas kan. Pasal tu saya dah cakap abang itu, kalau emosi terganggu je keluar daripada rumah terus. Pergi minum ke apa lepak tu. Jangan duduk situ. Dia akan buat sampai abang jatuh talak benda tu. Memang dia akan buat macam tu. Abang lagi. Aku bagi tahu lah kat dia. Nanti baru lepas dia tahu rasa nak panas je, start kereta terus belah. Jangan tunggu lagi kat rumah tu. Relax kat luar dulu. Lepas tu nanti balik-balik. Itu je permainan dia. Lepas tu abang kena ingat pesan saya. Ni depan jin aku cakap. Sihir pemisah ni, permainan dia, sesuatu benda yang kita bahagia, abang kena negatifkan benda tu. Macam contoh abang rasa malam ni nak bersama dengan isteri, abang kena set kat fikiran abang, malam ni aku tak nak bersama dengan isteri aku. Mesti boleh ni. Kena buat pusing itu. Itu permainan sihir pemisah. Balik daripada hang pula. Keluar darah. Menyembur darah keluar.
Kena negatifkan. Fikiran kena negatifkan. Abang rasa macam, contoh hari ni abang nak bawa dia keluar dating kan, nak pergi makan kan. Abang hati abang rasa nak bawa dia pergi makan. Otak abang kena set, malah aku nak bawa pergi makan. Balik rumah bawa teropi je. Tak ada masalah. Tapi kalau abang dah set kat fikiran abang kan, anniversary nak dekat ni, aku nak beli ni apa semua, abang dah set, memang tak jadi benda tu. Dia akan buat jadi macam-macam. Lepas tu siapa-siapa yang kena sia pemisah, jangan dengar lagu-lagu jiwang, jangan tengok cerita-cerita jiwang yang boleh merosakkan emosi. Permainan dia memang kat emosi. Emosi terganggu, setan mengganggu. Emosi terganggu, setan bodoh dia datang. Setan akan mengganggu. Itu je cerita dia. Betul lah. Suka datang waktu dia tengah emosi kan. Aku tanya betul ke tak betul. Aku sendiri minta kat lagi dia. Emosi terganggu ke. Emosi terganggu je memang dia main. Benda bina ni banyak ni. Bila dia bagi dia cakap benda sikit hati. Kalau nak tengok ada jam melupas ni semua macam apa ni. Hang buat facial ke apa? Tu bagi mengelupas. Bagi mengelupas kulit. Kacau-kacau je mana kulit. Buh kacau. Dahsyat ilmu hang buh kacau. Harap-harap episod ni 2 je lah Itu episod 1 lah. Ni episod 2 lah. Padi tak ada episod ya. Lepas ni dengar lagu nasyid je lah. Jangan dengar lagu jiwang-jiwang apa. Sekejap lagi hamai lagi. Muka tu bersih lagi betul-betul. Nanti dia jadi soft spoken balik lah. 30 hari dah habis, dia keluar lah. Hang keluar hari ke berapa? Hari ke 30? Hang lepas hari ke berapa? Hang beritahu pula dia sakit bergaduh pula hari berapa? Takkan aku nak penjarakan hang setahun. Aku ingatkan simpan 30 hari. Hang tak kacau dah. Lepas tu keluar kacau lagi. Aku ni kalau perawat ilmu hitam ni, aku dah simpan hang dalam almari aku, tak boleh keluar-keluar tu weh. Boleh aku sebab tak boleh, sebab Islam tak boleh macam tu. Jin jangan bunuh, tapi Sukma tak buat. Sukma nak bunuh celah mana? Betul lah, senang orang buat balik. Sukma mana boleh bunuh? Jiwa hang nak bunuh macam mana? Hang dah bagi makan donat. Donat lagi. Aku bagi donat ke donat biasa, Big Apple. Apple? Big Apple, tahu tak? Oh, donat hang jenis mahal lah. Aku Aku ingat donat yang jenis coklat. Oh, Big Apple mahal lah. Mana pula apa ni? Sana. Kau besok tengok, besok suami dia belikan donat lagi lebih big daripada hang punya donat. Lagi besar punya donat dia beli. Anniversary bila? Besok? Lusa? Hari Sabtu dah dekat dah. Sambut tu je, sambut kat donat, kedai donat tu. Sangkut kena terus kat tu tempat donat tu. Sudahlah. Dah ingat tak nak muka dah biar. Ambil dari sikit. Mulut pun nak pergi buat. Aduh. Cakap benda-benda yang sakit hati sikit. Sebelum ni berit sangat. Memang bangsa-bangsa jin sia pemisah ni, dia akan buat mulut jadi gampang. Tiba-tiba tangan kaki semua boleh jadi naik, jadi agresif. Memang kerja dia memang macam tu. Aduh. Dah, besok pergi kerja macam biasa lah. Boring dengan aku pasal main lah. Tak payahlah main. Nak main apa lagi? Kan nak aku kejam buhang setahun tu kan? Aku dah bagi 30 hari, lepas tu hang keluar, dah bagi bebas, lepas tu hang buat perangai lagi.
Nak bulan puasa tahu pula hang nak puasa. Dosa kalau dosa. Aku dah baik dah bagi 30 hari simpan. Dah habis 30 hari balik duduk elok-elok. Boleh buat perangai pula lahanat punya jin. Aku tak percaya. Macam hang tu dah pernah buat tu kata 2 minggu duduk kat Penang. Ha. Tengok esok dah balik. Bukan esok malam tu dah balik dah. Balik perawat Penang. Ni perawat Kuala Lumpur lain. Penang lain ni Kuala Lumpur. Mana ada. Dia duduk kat Awang. Rawak. Oh dia duduk kat Rawang. Dah tu mai-mai tu terus bagi sakit. Sembang lah dulu. Sembang macam ni lah. Sembang. Oh, dia terus bagi hang sakit. Mai-mai terus dia tekan. Dia tekan kat hang. Kat kaki. Lepas tu mengamuk lah. Tak tu jin aku lah. Jin hang lah. Time tu banyak jin aku ada. Kira aku ni kira baik lah. Aku mana dia tekan-tekan. Aku relax sembang dengan hang. Dapat tahu cerita pasal donat. Apa semua. Apa ni psycho kan? Kenalah nak macam mana. Jin pun pandai psycho. Aku kena lagi pandai daripada jin lah. Telinga dia buat berdarah pasal apa? Pagi dia panas aku bisik. Bisik pergi panas. Aduh ya Allah. Macam-macam hal lah. Sukma ni tak boleh bunuh. Sukma ni tu satu jiwa manusia. Nak terang payah kat sini. Sekejap lagi pemahaman tu jadi macam-macam. Boleh je nak terang. Daripada roh tu dia ada pecahan-pecahan dia apa semua. Dia tak boleh nak terang dekat sini. Nanti sekejap lagi bukan semua orang faham benda ni. Roh kita ada satu tetapi ada pecahan-pecahan dia. Salah satu tu jiwa. Dia banyak lagi pecahan dia. Dah, siap. Okay, tengok betul-betul semua. Aku kalau belum aku bangun kau buat. Pandai pula kau. Itu paling penting. Janganlah kunci sikit-sikit lah. Bagi bersih lah habis. Ke kau nak aku simpan setahun? Aku cakap hang terus terang kalau ada episod 3 ni, aku cakap betul-betul aku tak lepaskan hang lah. Boleh tak? Aku tahu sampai episod 2 je. Ada episod 3 ni memang aku tak lepaskan hang. Nak jadi apa jadilah. Weh, hang dengar tak aku cakap ni? Ni perjanjian aku dengan hang pula ni. 30 hari aku dah bagi tempoh. Lepas tu hang terus keluar. Terus hang buat lagi. Kau jangan nak okey-okey je. Orang baru nak anniversary yang pertama. Buh lagi macam ni. Apa pun tak boleh. Bersih lah tu. Orang tu nak dapat anak dah tu. Malam ni dapatnya. Malam ni mesti prosesnya. Proses anaknya. Anak dia. Oh bagi hang sikit. Okay. Tak ada. Malam ni tak ada buat apa. Malam ni tak ada buat apa. Tak ada. Ya betul. Aku lupa. Aku yang ajar aku lupa. Kalau dia pernah buat jangan beritahu kat hang. Lupa. Hang pun jangan duk jenguk-jenguk kat tingkap apa. Tutup mata lah. Tak payah datang je. Tak payah main. Aku cakap terus terang. Ada episod 3. Aku mesti simpan hang punya. Hang jadi kadam aku sampai mati punya lepas ni. Hang siap hang. Mana boleh. Tak main dah. Hang pun nak kunci biasa. Tak main dah. Ada episod 3 hang tahu nasihat hang. Bukan kata kat dia je. Laki dia pun hang jangan pergi masuk. Hang cakap kat dia je. Aku bagi tahu dia dua-dua ni aku bagi tahu. Hang nampak habis lah kerja aku. Siapa? Hang tak tahu je. Yalah. Tak boleh lah hang nak pergi masuk kat laki dia. Hang kata kat dia je jadi masuk. Tak. Dua-dua sekali. Hampir masuk kat orang lainnya. Hang ni saya cakap. Macam ni saya cakap. Tak, perjanjian dia laki bini ni. Aku tak nak ada episod 3. Episod 2 je habis. Ui, susah betul perjanjian dengan jin pun nak kena detail betul-betul ni. Hak laki pun jangan masuk, hak perempuan pun jangan masuk. Simpan dalam mana boleh simpan dalam botol. Jiwa tak boleh simpan dalam botol. Tak logik benda tu. Dah siap. Tu pergi kat laki dia. Tengok apa benda bagi bersih. Cepat. Elok-elok. Jangan gaduh-gaduh. Elok-elok. Pi. Tak payah pi. Hang pi sana. Hang dia perempuan. Pi elok-elok. Buka tu. Kat kepala tu yang paling penting kali. Bersihkan elok-elok. Aku tahulah. Bagi bersih balik kepala dia. Lembut-lembut. Jangan gasar-gasar. Pijak hang kat sini yang. Cepat.
Elok-elok, lembut-lembut. Tak macam mana semua masing-masing dah sayang kat satu perempuan. Macam tu lembut-lembut. Kan elok je tu. Elok-elok je. Nak macam mana kira hang tak dapat tu, kira tak apalah. Hak lelaki dia jaga elok-elok. Jangan masuk dalam badan dia. Masuk dalam badan dia jadi panas. Tu dia. Macam selun hang buat rambut dia. Dahsyat ni. Telinga pasal apa? Telinga hang buat apa? Dah bisik bukan-bukan. Bisik bukan-bukan. Kata bini hang yang begini. Bukan aku yang buat. Pusing cerita lah telinga. Dia mengacung kat orang lain. Mengacung kat orang lain jadi. Hang rumah tangga suruh mengacung orang lain. Sembang ke bini hang. Tapi jelah macam mana nak sembang. Tengok kau sikit. Tak ada yang sembang apa. Elok-elok, jangan kasar-kasar. Hang kena tahu dia win dalam cerita ni, dia pemenangnya. Jadi hang kena layan win elok-elok. Dia winner, hang dah kalah, buat macam kalah lah. Nak macam mana? Mulut ni pun pelan lama, pelan kuah. Kuah buat. Tak punya hang rambut ya. Duduklah elok. Nak kemam-kemam aku tak nak nak semua. Buat biasa. Buat biasa je. Tak payah kemam. Sekejap lagi kemam nanti. Sekarang tak boleh kemam dulu. Relax dulu. Tak boleh cakap. Ji marah sekejap lagi. Duduklah elok. Aku bagi dada hang ni panas. Hang nak peluk gelak dia tak mau. Kunci hati kat bini hang ni tu yang hang nak bercerai tu. Sini ni. Nak peluk kat sini lah. Slow sikit. Laki ni tengok hang kecil besar je tu. Saat lagi kadang dia tergajam melambung, aku tak tahu. Hang pakai baju dua lapis ke? Memanglah. Baju dalam satu, baju luar satu. Aku bagi saya lagi. Hang elak apa yang belum lawang lah. Duduk elok-elok boleh tak budak oi. Tepi tangan. Ini nanti rakaman ni aku bagi. Nanti anak-anak dah besar tu tengok Nanti ada 2-3 anak dah besar-besar tu tengok dulu bapak hang mak hang sebelum anniversary jadi macam mana. Tunjuk ke anak-anak. Tak, aku bagi tahu, aku tak buat. Aku bohong. Tepi tangan. Kunci kat sini. Tepi tangan. Kok. Sekejap ni dah tak keluar anak. Dia tengah buat anak tu. Buat anak pula. Buat lagi anak. Duduk elok-elok. Han jangan tepuk kuat, saat lagi tak naik kan, macam mana? Mati terus. Orang suruh tepuk perlahan-lahan je. Yang lah. Yang tak ada anak. Senang lagi. Han nak buang ke nak bagi tak ada anak? Buang elok-elok, kawal yang lelaki kawal perasaan, kawal. Dia tengah buang je tu. Hang jangan macam-macam. Sat lagi kat sini yang jadi lain kan. Kawal sikit. Sampai macam tu hang cakap lelaki hang. Haram jadah betul.
Punya teruk tu, cakar. Sebelum dia panggil. Tu, dia cakar tu, tangan tu. Dalam kereta ni. Sikit je itu aku cakap ni panjang. Lagi panjang kan cakap. Isi kat dalam. Ada yang buat kat sini house ni. Aduh. Nah, kita tak ada kat kaki dah ni. Ada kat kemaluan sikit lagi. Buang-buang tu semua buang lah. Buang pergi habis lah. Orang nak anniversary. Boleh tak boleh. Buang. Aku tak tengok apa punya mata. Laki hang je ada benda tu, aku tak ada. Aku punya mata. Tadi dah kan, tinggal masuk. Pinggang memang so sakit ya? Kadang saya tidur, keluar saya sakit. Malam. Macam orang. Report. Dah buka. Dia report, dia bagi tahu aku apa sakit. Aku tahu lah tengah buka. Dia kena lah report. Dah lah baik jauh-jauh ni, sat lagi sakit pinggang ni. Ingat episod 2, tak ada episod 3 dah. Ada episod 3 memang aku simpan terus. Han jadi kadam aku sampai mati. Okey, dah duduk. Sikit lagi tu tapak kaki dia belah kanan tu. Sikit lagi, dah bersihkan tu. Biar dia elok jalan. Orang nak pergi dating apa ke. Nampak kan? Tapi aku tak perasan tadi. Tu sisa-sisa je tu tinggal. Aduh. Okey, sebelum aku bangun, tengok betul-betul. Aku tak nak satu benda pun kat dia. Ada lagi. Lepas ni aku cakap last kat hang. Sekali lagi sukma hang masuk kat badan dia. Kenapa? Kena jadi kadam hang. Kena jadi kadam aku sampai mati. Tu kalau kata hang, aku jadi kadam hang. Jasad aku macam mana? Jasad hang jadi bodoh lah kat sana. Jadi tak boleh. bangang lah. Dah jadi bodoh lah, jadi bangang itu. Bawa kereta orang patut ke kanan, hang pergi ke kiri. Patut makan ikut mulut, makan ikut hidung. So memang susah lah. Pasal tu mula-mula bagi amaran 30 hari jangan main dah. Aku perawat juga begitu. Perawat tu mana aku nak tahu. Ni perawat ni. Tu mana aku nak tahu. Saat lagi hang bercakap sorang-sorang. Aku tak nak bila jiwa hang tak ada kat hang. Saat lagi hang bercakap sorang-sorang ni. Anak macam tu lah. Aku tak nak kejam sampai tarah macam tu. Pasal tu aku ada peringkat-peringkat. 30 hari. Tak boleh 30 hari. Lantak hang lah. Aku takut saat lagi hang datang jumpa dengan aku nak merawat pula. Dah pula dah. Aku nak buat macam mana? Mana aku nak tahu. Saat lagi kau orang beritahu, ni dah kena tarik sukma dia dah hilang dah ni. Lepas tu sukma hang ada kat aku. Lepas tu kantoi lah. Lepas tu takkan nak bagi balik. Aku pijak lah hang kat sini, apa lagi. Aku telefon laki ni, dah lah ni laki ni ada kat sini dah. Dia nak minta sukma dia balik. Aku ingat lunyai lah kat sini. Tahu pun takut. Ni kalau aku buka ni dah mengandung lah. Biarlah dia mengandung, masalah hang. Aku dulu pernah rawat satu kes. Ni kisah benar ni. Aku pun terperanjat juga. Mak mertua buat menantu. Lepas tu menantu pergi pagar rumah. Sekali besok mak mertua datang berubat kat sini. Aku nak buat macam mana? Tak tahu. Macam mana nak buat ni? Nayo. Mak mertua dia lepas dia pagar tu terus mak mertua dia terus bergetar dalam dekat rumah kan. Lepas tu anak dia hantar CCTV kat saya. Macam mana ni ustaz? Anak saya dah jadi kan. Apa ni mak mertua saya dah jadi macam ni. Nak buat macam mana? Buat datang lah. Buat macam tadi. Ni nak buat macam mana? Buat apa lah nak menantu sendiri. Kalau buat kat orang lain tak apa. Tapi lah ni mereka bercerai dah lah. Sebab mak mertua dia hentak kan. Kesian. Macam mana? Kesian je.
Perempuan tu kaya. Jenis kaya lah. Perempuan tu jenis kaya. Memang kaya lah. Dia ada berapa banyak butik lah perempuan tu. Tapi kena bodoh lah. Saya kat sini kalau kata perempuan-perempuan yang dah kena bodoh ke apa ke, nak tak nak saya kena buka juga ikatan tu. Saya kena lepas, saya nak dia jadi diri sendiri. Lepas tu terpulang masing-masing lah. Ada je kadang-kadang kita buka ikatan. Macam kita tahu dah suami dia ke siapa ke ada buat ilmu macam ni. Lepas kita buka ikatan, dia akan jadi diri dia yang asal. Lepas tu kita nak buat macam mana? Dia datang sebab dah bukan diri dia kan. Pasal tu jangan pakai ilmu-ilmu bukan-bukan. Okey, betul? Ya. Sesungguhnya Ya. kau tidak akan datang lagi pada perempuan dan lelaki ini. Andai kata sekali lagi kamu muncul dengan pelbagai sebab, kerana Allah, aku akan kurung kamu selama-lamanya. Boleh? Walau hang mai datang berubatkan aku pun aku tak boleh nak bantu dah. Faham tak aku cakap? Boleh tak? Lepas ni mereka nak jadi macam mana ke hang tak perlu nak campur lagi. Boleh tak? Kan nak kurang 30 hari lagi. 30 hari lagi simpan. Nak puasa ni. Nak puasa? Tak apalah kalau kata aku kurung hang jadi bio-bio tak puasa. Tak payah puasa 30 hari. Bapak aku bukan accident. Bapak hang accident. Kau nak beli makan dia. Yelah. Kalau dah hang pun sekejap lagi sekarang dah kena pegang lagi 30 hari. Jadi macam mana kat hang pula? Okay. Aku pegang pada janji sekali lagi. Kalau ada episod 3, makanya aku akan ikut apa yang aku cakap tadi. Okay. Faham? Bulan puasa nak bagi bapak hang makan? Lah. Hang, bapak hang je makan. Buka puasa. Aku tanya. Hang jangan hang masak-masak, hang makan dulu pula, dah rasa. Nak pergi ke mana ni? Mudut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku lepaskan sukuman ya Allah. Ya Allah, aku buatkan dan perjanjian ya Allah. Ya Allah, anda sukuman ini masih hadir pada tempat ini ya Allah. Ya Allah, dengan izin ya Allah. Ya Allah, pasang buat selama-lamanya ya Allah. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Fasubhanallazi bi yadihi ma la kulli shay'in وجعلنا من بين أيديهم سدا خلفهم سدا فأغشينا خلفهم لا يبصرون كاف خاء يا عين سين صاد الله أكبر buka mulut. Ada darah sikit? Sikit je. Tak apa. Nah, pergi mandi limau. Saya masuk nak lepak, nak pasak badan tu. Nanti limau ni gosok lebih dekat hati tu dengan dekat hari-hari tu, kat bahagian depan tu. Jadi saya pasak balik. Okey. Jadi masuk balik. Aduh, ya Allah. Okey. Harap-harap tak ada episod yang ketiga lah, kan. Sukma ni dia tak boleh macam jin. Jin boleh lah kita nak bunuh. Sukma ni nak bunuh macam mana? Saya bunuh lagi budak tu gila kan. Aku tanggung dosa lagi. Okey. Kita tak boleh layan pula. Dia kadang-kadang dia dah masuk air lah tu. Kalau time-time macam ni, dia dah masuk air. Miau-miau. Tak tahulah kucing kat bawah tu pasal apa, tak tahu. Daripada tadi tak tahu lah tersepit ke apa kat kereta kan. Aduh, ya Allah. Best lah movie. Itulah. Nampak kan? Nampak macam berlakon kan? Tapi kau cuba tanya orang yang kena sihir pemisah. Macam tu lah yang berlaku pada diorang.
Okay, korang nampak sebab korang tak pernah kena. Situasi dia memang macam berlakon. Sebab apa? Dia macam diri dia, kejap bukan diri dia. Kejap diri dia, kejap bukan diri dia. Tapi pada hakikatnya sebenarnya itu dah bukan diri dia. Okay, 60% ke 70% itu dah bukan diri dia. Itu adalah diri orang yang menghantar sihir tersebut. Okay, itu dipanggil sungguh. Tanya dengan orang yang pernah kena sihir pemisah. Kau tanya dengan orang, ada tak pernah dia orang kena tiba-tiba dia SMS dengan suami dia, dia SMS apa, dia hantar kat suami dia. Terima kasih banyak Cikgu Rahman. Maka dia SMS apa, dia hantar kat suami dia. Kemudian suami dia baca. Kemudian tiba-tiba bini dia tanya, macam mana saya boleh mesej dengan abang macam ni? Okay, benda ni berlaku pada orang yang terkena sihir pemisah. Dan ini adalah kenyataan yang sebenar. Cuba tanya orang yang kena sihir pemisah. Okay, macam contoh kan, suami dia tiba-tiba benda tu kecil, tiba-tiba suami dia naik tangan, suami dia tumbuk ke terajang bini dia apa semua kan. Kadang-kadang benda tu bukan kehendak suami dia tau. Ada benda yang telah menguasai diri dia, makanya dia jadi macam tu. Faham tak? Macam contoh, dia dapat seorang isteri yang sangat lemah lembut gila-gila. Tapi bila sampai satu tahap, tiba-tiba dia jadi agresif melampau. Siapa ada tengok kes saya yang saya rawat kes pemisah yang jin tu bagi tahu apa, aku dah ambil isteri nak campak kat kepala suami dia, nasib baik suami dia sempat mengelak. Siapa ada tengok kes tu? Nampak? Suami ni seorang lemah lembut, tapi dia boleh ambil isteri tu balik. Tapi kalau benda ni dibawa ke balai polis, memang habislah korang, memang duduk dalam lah. Polis takkan nak kata masa tu ada masuk jin tak? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, tu bahaya dia, tu masalah dia. Okey, masalah macam tu, sihir pemisah. So macam ilmu saya bagi tahu tadi, cara dia, siapa-siapa yang sedang diancam sihir pemisah ni, korang kena negatifkan pemikiran korang. Kalau hati korang rasa nak bawa bini korang pergi dating, dekat otak korang kena negatifkan. Mana kata, malah aku nak bawa bini aku pergi dating, mampulah apa nak jadi pun. Otak set macam tu, makanya korang akan boleh bawa pergi dating dengan selamat. Tapi kalau korang awal-awal dah set dekat sini, memang takkan jadi. Dia sebelum korang nak buat tu, dia jadi macam-macam dah berlaku. Okay, macam tu juga waktu nak bersetubuh. Dia sihir pemisah ni, masalah utama dia adalah waktu nak bersetubuh. Waktu nak bersetubuh ni memang akan jadi masalah yang sangat-sangat berat. Okey, sama juga. Kalau nak bersetubuh tu, mana kata set. Korang mesti ada satu perasaan. Tengah-tengah tengok TV, kau tengok bini korang, oi, geram pula aku tengok dia ni. Contoh. Okey, so korang kena set. Geram tak geram, mampu pergi kat hang lah. Malah aku nak bersetubuh dengan hang. Hang kena set macam tu. Bila atas katil tu, takkan aku nak ajar lagi. Terus terekam je lah kan. Tikut lah kau nak pakai ilmu bunga rimau ke, bunga labi-labi ke, kura-kura ke, ikut hang lah. Okey, tapi benda tu yang siapa yang pernah kena sihir pemisah, dia akan faham. Kalau orang biasa, kalau macam contoh orang biasa tengok live ni, dia pun mesti cakap, perempuan ni buat-buat lah, mengarut lah, ini ilusi lah, apa benda lah. Hang tahu tak, kalau ilusi takkan dia boleh muntah sampai keluar darah kat sini. Hang tengok darah, siap keluar darah kot. Cuba hang ilusi-ilusi, lepas tu keluarkan darah. Sebab orang yang tak pernah kena, dia takkan faham benda ni. Situasi ni takkan faham. Okey, pasal tu wanita-wanita di luar sana, apa beza antara sukma dengan jin? Kalau ikutkan jin ni tak susah mana, tapi kalau sukma ni perkara yang sangat-sangat bahaya, sebab benda ni melibatkan roh dan jiwa seseorang. Jadi dia memang akan jadi masalah. Okey, perawat pun dia akan jadi sebersalah tau kalau kita kentap simpan terus. Okey, korang biasa tak tengok orang-orang yang kadang-kadang dia ni tak gila tau, tapi dia ni bercakap sorang-sorang, tiba-tiba dia jadi merapu-rapu kan. Ini adalah kebanyakannya benda-benda yang sukma telah dipegang. Siapa-siapa yang tiba-tiba jadi macam tu, ni nasihat saya sesiapa yang ada saudara mara yang tiba-tiba jadi macam tu, mana kata hari ni tiba-tiba dia dah mula cakap sorang-sorang, tiba-tiba dia dah merapu sorang-sorang, korang cepat-cepat dapatkan rawatan sebelum ada benda lain yang menompang dalam badan dia. Bila dah benda dah menompang, masa tu nak dapatkan rawatan dah memang susah dah. Okey, memang jadi susah. Okey, pasal tu orang gila kalau nak rawat, boleh tak rawat orang gila? Boleh, tapi dia makan masa lah. Nak kena buang satu sampai dapat balik diri dia. Okey, dapat balik diri dia. Okey, kat situ sama jugalah dekat pusat rawatan saya. Macam contoh, saya paling sebersalah kalau macam contoh kita dapat kesan perkara tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri, ataupun perkara tersebut dilakukan oleh isterinya sendiri. Maksudnya macam mana? Mana kata kamu mendapatkan perempuan ni pada peringkat awalnya menggunakan ilmu. Walaupun kamu menggunakan perkataan, saya jumpa dengan ustaz tu buat satu air untuk saya dengan isteri saya ni macam ni sekian. Walaupun guna tu, tapi bila ada kadam dekat sini, kita akan batalkan kadam tersebut. Okey, sebab apa? Sebab manusia ni macam mana pun kita tak boleh menggunakan jin untuk bagi hati tu suka dengan seseorang. Kita tak boleh menggunakan jin untuk hati tu pergi dekat dia, tak boleh. Mana kata manusia tu adalah manusia, biarkan dia sendiri yang memilih apa yang dia nak. Okey, sebab saya dulu ada pernah jadi kes di mana lepas kami rawat satu perempuan ni, dia balik kat rumah dia, boleh tanya, sejak bila aku kahwin dengan hang? Dia jadi macam tu. Okey, pasal tu lelaki-lelaki dekat luar sana minta tolong sangat-sangat.
Janganlah korang beli minyak-minyak calik-calik ni apa semua. Ingat pesan saya. Macam mana pun benda ni akan terbongkar. Dengarlah pesan saya. Kamu nak dapatkan perempuan tu, wa imma kalau perempuan tu sombong macam mana pun, kamu buat je solat hajat. Kamu kena yakin yang jodoh ini adalah hak milik Allah Ta'ala. Kalau kamu nakkan perempuan tu, kau minat sangat kau perempuan, kau geram sangat, kau tengok dia, kau rasa nak kemam-kemam ni, kau rasa geram sangat. Tetapi perempuan ni belagak sombong. Dan apa kamu perlu buat? Buat solat hajat. Minta Allah Ta'ala permudahkan urusan kamu. Dan apabila kalau Allah Ta'ala tak permudahkan juga urusan kamu, makanya itu bukan jodoh kamu. Dan jika kamu pergi guna bomoh dan sebagainya untuk dapatkan perempuan tu, kamu dapat tak? Ya, kamu akan dapat perempuan ni. Saya tak nafikan, kamu akan dapat. Tetapi apabila ini bukan jodoh kamu, bila kamu dah ada anak 2 orang ke 3 orang, perhubungan kamu ni akan terpisah. Dan bila perhubungan kamu ni akan terpisah, apa jadi dengan kehidupan kamu? Kamu akan gila meroyan tau. Jadi meroyan tau. Sebab kamu jadi macam, kamu akan mula rasa macam, aku silap. Benda ni aku silap daripada peringkat awal. Benda ni aku tahu dah memang bukan jodoh aku. Aku pergi jumpa bomoh, pergi jumpa Pak Ali. Pak Ali dah buat macam ni sampai perempuan ni boleh kahwin dengan aku, boleh dapat anak 2, 3 dan sebagainya. Okey? Dan yang menjadi masalah tu, anak-anak tu lah yang akan jadi masalah. Yang akan jadi masalah tu adalah anak-anak tu sendiri. Okey? Yang korang tak ada masalah lepas-lepas, tapi kesian kat anak-anak tu lah. Kan? Jadi masalah kat situ. Okey? So kalau mana-mana kalau kata lelaki yang tengok perempuan ni belagak ke apa, pergi mampus dengan dia. Banyak lagi perempuan lain. Apa kau nak risau? Okey? Apa nak risau? Buat lelaki-lelaki kat luar sana, yang paling penting zaman sekarang ni, cari duit cukup-cukup dulu. Kalau dia tak ada duit, engkau macam mana perempuan pun takkan nak dekat engkau. Okay, mula-mula dia kata nak. Nanti hujung-hujung bila bagi ikan kering, dia mesti cabut lari punya. Okay, cari duit banyak-banyak. Nanti mesti ada punya. InsyaAllah mesti akan ada orang yang akan berdamping ataupun suka dengan kamu. Okay, sebab benda ni banyak kali dah kita rawat kes-kes. Orang perempuan dapat detect suami dulu buat sihir, buat ilmu pengasih kat dia. Detect perempuan pergi buat pengasih kat suami. Jadi kita nak rawat ni jadi serba-salah, tapi tugas kita nak tak nak kita kena leraikan benda tu, sebab kita nak jadikan diri dia sendiri. Sebab apa? Kalau kamu gunakan ilmu-ilmu macam ilmu-ilmu pengasih ni, kamu kenakan pada orang, perempuan yang kamu dapat tu dia tak jadi diri dia sendiri. Dia bukan dia macam mana? Dia layan kamu pun takkan sempurna tau. Okay, dia layan kamu tak akan sempurna. Kejap dia macam ni, kejap dia takkan sempurna. Dia takkan dapat kesempurnaan yang sepatutnya kamu dapat. Okay, yang sepatutnya kamu dapat. Masa tu, nasihat saya, itulah, berhati-hatilah dengan perkara ini. Janganlah korang nak pakai ilmu-ilmu ni kena kat dia orang. Kalau kata tak dapat tu, anggaplah tak ada jodoh kan. Tak ada jodoh, dah cukup. Okay, semua orang pun biasa nakal. Saya dulu pun nakal, semua orang pun nakal. So bila kita dah ada pengalaman dan pengetahuan dalam bidang rawatan ni, kita kongsikanlah pada semua. Okay, kita kongsikan pada semua. Okay, berhati-hati. Nanti sekejap lagi tiba-tiba dah sedar, kau Allah Ta'ala teruji pula. Waktu tu kau akan tergila-gilakan bini kau. Contoh, dulu kau buat bini kau tergila-gila dengan kau. Bila bini kau dah dapat balik diri dia, boom, Allah Ta'ala teruji kau yang jadi tergila-gila kat bini kau. Nayo kan, yang main-main benda tu. Okay, yang kesian-kesian kat anak-anak lah. Dan kesian kat anak-anak. Ni apa ni Tolong miau tu Ustaz. Sekejap lagi kalau saya turun, saya tengok miau tu. Kes lelaki yang kena ada tak Ustaz? Ada apa tak ada pula? Ada je. Kes lelaki kena pun ada. Tapi kes lelaki kena banyak kes nasi kangkang. Kalau nasi kangkang ni, biasanya jin tak akan terzahir daripada nasi kangkang. Okey. Kalau dia kena nasi kangkang, biasanya kalau kita rukiah ke apa benda, dia akan tendang keluar. Buih. Nasi kangkang tu biasalah. Okey, nasi kangkang, darah period yang dikeringkan. Okey. Tu biasa lelaki kena. Minyak-minyak calik ni biasa tu lelaki yang kenakan perempuan. Kalau perempuan kenakan lelaki, dia akan buat nasi kangkang satu. Yang kedua, dia akan gunakan darah period yang dikeringkan. Okey. Darah period ni, dia akan ambil darah period tu, kemudian dia akan letak dekat atas bumbu rumah. Okey. Bila letak atas bumbu rumah, kemudian dia darah period tu dah kering, dia akan korek darah period tu. Dia akan ambil jadi macam serbuk. Okey. Lepas tu ada mentera dia. Dan bila dia pakai je mentera tu, nanti dia akan masukkan dalam minuman lelaki. So, bila lelaki tu minum, makanya apa saja suruhan daripada wanita tersebut, dia akan ikut. Kau tanya dengan pengamal ilmu hitam, ada tak ilmu ni? Tapi dia ada mentera dia lah. Okey. Dan mentera ini, dan perkara ini jugalah yang dilakukan kebiasaannya GRO yang nak dapatkan lelaki orang ke apa. Dia bukan nak kahwin pun dengan hang tau. Dia sekarang ni nak kikir duit hang je. Habis dikikir apa semua, lepas tu dia biar hang moyan. Jadi macam orang bodoh moyan. Okey. Kalau macam lelaki biasa kena nasi kangkang. Tu biasalah nasi kangkang dengan itulah darah period tu. Okey, darah period. Darah period dia sendirilah, tak boleh bagi darah period orang lain, darah period dia sendiri. Okey. Lepas tu mana-mana yang jenis-jenis pergi dangdut ke pergi kelab ke, kena hati-hati. Kalau boleh kelab-kelab dangdut ke apa, suruh dia buka lampu. Takut dia orang masukkan dekat dalam air.
Okey, benda pasal darah api ni dah ramai orang kena. Cuma dia orang tak sedar. Dan bila benda tu dah kelamaan, lama dia akan efek dekat dalam bahagian kita, badan kita. Okey, dalam badan kita ni semua akan efek. Okey, so kena hati-hati lah. Saya just kongsi je lah pengalaman saya merawat apa semua. Saya just kongsikan pada semua biar ada pengetahuan, supaya selepas ni tak adalah jadi macam ni lagi. Okey, tak ada jadi macam ni lagi. Adik saya dah bercakap dengan pokok. Kalau boleh tengok dekat VT saya, ada rasa ada satu VT saya, satu lelaki yang bila dia bercakap siam. Okey, dia bercakap siam. Dan keluarga dia ingat, semua keluarga dia ingat dia ni memang dah gila. Saya rasa saya ada masuk kat VTT saya ke dekat dalam saya punya beg merah kalau tak silap saya. Kemudian saya rawat dia apa semua, dan kita dapat kesan yang perempuan yang buat dia ni dah mati. Okey, girlfriend yang buat dia ni dah mati. Dia pergi jumpa dengan satu bomoh siam. Gambar lelaki ni masih ada dekat keranda siam tu. Dia cucuk ni gambar tu masih dicucuk lagi dekat keranda siam tu sampai sekarang. Padahal yang sihir tu dah mati. Okey, sampailah masa rawatan tu kita dapat kesan, dia bagi tahu lah benda tu semua, dia bagi tahu. Mana kata sampailah kita dapat tahu yang dia ni bukan gila sebenarnya. Lepas dia dah rawat dengan saya sekali. Kali kedua dia rawat dengan saya, dia dah mula boleh bersolat. Tapi tak dapat, diri dia tak dapat penuh lah kan. Dia tak dapat penuh. Mana kata dia dah boleh bersolat sampai mak dia menangis. Terima kasih banyak lah, boleh anak dia dah solat apa semua. Okey, cuma dia datang tu sekali-sekala je. Sebab selagi gambar yang dipacakkan dekat kerana siam tu tak dibukakan, selagi itulah sukma dia macam dia terawang-awang. Tapi kita dah mula dapat tarik lah sukma dia tu. Okey, cuma nak tahu kat mana dia punya, kat mana tempat yang dicacakkan tu, tu payah lah. Okey, tu yang payah tu. Okey, kena hati-hati. Halal ke perkahwinan macam tu sebabkan jiwa. Dalam Islam benda tu halal lah. Angkat nikah tu halal. Angkat nikah. Tetapi ada satu sudut tak boleh, umpama kita berkahwin dengan orang yang gila. Kat situ tu kena tanya dengan para ulama lah. Jangan tanya saya tak tahu. Andai kata kita bernikah dengan seseorang sedangkan itu adalah bukan diri dia, dan dalam masa sama kita boleh panggil pasangan kita tu adalah orang yang sedang gila. Okey, itu adalah bukan diri. Adakah di sisi Islam benda tu sah? Saya tak tahu jawapan tu. Tu kena tanya dengan para ulama lah, para ulama ke apa. Mungkin dia pun ada jawapan. Sekarang saya bagi tahu jawapan kan, sekejap lagi kan jadi masalah. Okey, contoh saya sihir Nurin Amirah. Okey, bila saya sihir Nurin Amirah, lepas tu dah angkat nikah apa semua ni. Okey, kemudian masa angkat nikah tu dia bukan diri dia. Dia ada benda yang dekat dalam badan dia. Okey, adakah perkahwinan itu sah? Jadi soalan ni saya tak boleh nak jawab. Kena tanya dengan yang pakar-pakar. Yang pakar-pakar yang boleh menjatuhkan hukum. Okey, kena tanya dengan dia orang. Sebab dalam keadaan itu dia tak sedar apa yang berlaku. Dia tak sedar. Mana kata dia kategori orang gila dah masa tu. Okey, dia tak sedar apa yang berlaku. Okey, itu contoh. Itu contoh. Kau jangan kait aku dengan Amirah tu pula. Aku nampak nama tu naik kat situ, aku bagi contoh. Sihir ni memang perosak lah tuan. Ya, sihir ni memang perosak tuan. Saya berusaha keras sebab saya ni pun mangsa sihir. Okay, saya pun mangsa sihir. Saya pernah alami sihir kan. Saya kalau ikutkan apa yang ada pada saya ni sekarang ni, sepatutnya saya dah duduk rumah dah. Saya dah boleh rehat kat rumah dengan keluarga saya apa semua kan. Tapi saya jenis tak sampai hati. Nasib baik dapat isteri yang faham. Okey, dia faham sebab dia tahu suami. Orang rumah saya mengenali saya waktu saya disihir. Waktu saya arwah mak saya bawa saya merata-rata tempat pergi berubat. Dia pun ada sekali ikut. Dia pun risau dengan keadaan saya muntah tak stop. Muntah darah apa semua dan sebagainya. Okey, jadi dia faham kenapa yang saya jadi geram terhadap jin ni. Pasal tu kalau ada orang cakap tak boleh. Sebab apa saya menolak apa kata-kata mereka? Sebab dia orang tak pernah kena sihir. Kalau dia orang pernah kena sihir, dia orang pun saya rasa dia orang akan jadi kejam macam saya. Saya sedar saya seorang perawat yang kejam, yang tidak beri muka sama ada jin Islam ataupun jin kafir. Kenapa saya tak bagi muka? Sebab saya pernah kena sihir dan saya pernah rasa macam mana sakitnya sihir tersebut. Orang yang tak pernah kena, kalau perawat tu dia tak pernah kena sihir, dia tak akan faham. Kalau dia dah pernah kena, baru dia akan jadi seorang yang kejam. Okey, dia akan jadi seorang yang kejam. Okey, saya kejam lah. Saya tak ada bagi chance. Okey, kalau kat tempat saya, insyaAllah saya tak ada bagi chance. Kalau nak dakwah dan sebagainya, boleh je nak pergi dakwah jin apa semua. Tapi bagi saya dulu masa kena sihir pun banyak kali dah dakwah tak jadi apa pun. Kan, tak jadi apa pun. Macam tu juga jin tu. Pasal tu saya mengambil sikap, tak cerita banyak. Mana kata kalau kata orang, ada yang cakap akan dipertanggungjawabkan pada masyarakat dah. Allah Ta'ala bukan bodoh. Kita semua tak izin dia lah.
Kalau kita pancung tu Allah Ta'ala izinkan tu mati, dia mati. Semua atas izin Allah Ta'ala. Kita minta pada dia. Okay, kita minta pada dia. Tak ada bagi Chan. Siapa yang pernah kena sihir, saya rasa dia pun setuju dengan saya. Tak ada bagi Chan. Tapi siapa yang tak tahu tentang sihir, apalah ni, Islam tak pernah macam ni lah. Islam kena berlembut lah, apalah. Berlembut tengoklah situasi kan. Tengoklah situasi. Nak berlembut tengok situasi. Kalau jenis macam ni, kan bangsa jin kau nak berlembut. Okay. Memang tak jadi apa. Berapa banyak pula perawat yang diserang lepas Islamkan jin. Tu kau tak fikir pula. Tahu-tahu kena stroke. Tahu-tahu terbaring. Tahu-tahu pun mati kena serang balik dengan jin. Sebelum dia bunuh kita, baik kita bunuh je terus. Tak ada tunggu-tunggu lah. Okay. Apa yang nak dakwah tu dakwah lah. Mudah-mudahan mendapat pahala lah. Tapi andai kata saya merungkai masalah jin dan saya menyelamatkan pasangan-pasangan yang terkena sihir ni, kalau Allah Ta'ala tu kata bukan pahala buat kamu, saya pun nak cakap macam mana kan. Just yang sekurang-kurangnya saya dapat tengok orang lain bahagia, kebahagiaan mereka juga kebahagiaan saya. Bila dapat tengok dia WhatsApp saya, Alhamdulillah Ustaz, saya dah boleh pregnant dah, dulu 17 tahun ni tak boleh kahwin, dah kahwin tak dapat anak disebabkan saya pemisah. Lepas tu bila kita dah ubatkan apa semua dengan izin Allah Ta'ala, dah dapat, itu satu kebahagiaan yang saya biasa dapat WhatsApp sampai menitik air mata saya. Macam salah satu kes yang saya paling tak boleh lupa lah sampai sekarang ni. Pasangan daripada Langkawi, di mana bila mereka bersetubuh, mereka akan keluar ketulan daging daripada kemaluan. Yang suami dia keluar ketulan daging. Bila lepas bersetubuh, suami dia akan merau-rau, menjerit-jerit. Kesakitan, dia keluar daging-daging daripada kemaluan suami tu. Dan apabila pasangan Langkawi ni datang kat sini, masa tu bulan puasa tahun lepas saya buat. Okay, dia kata, Ustaz tolonglah, dah merata-rata. Suami dia sampai dah kuku kering dah. Okay, yang tu saya memang tak lupa. Sampai saya menitik air mata. Dia kata, cakap, ya Allah tuanku, aku rasa aku ni orang biasa je, aku tak ada betapa kat gunung ke apa benda ke, tak ada apa benda pun. Saya rasa saya minta pertolongan pada Allah Ta'ala je. Dan Alhamdulillah dia buat rawatan tu sekali je masa tu bulan puasa tau. Saya ada buat live, saya ada masukkan dekat Facebook apa semua, saya ada masukkan benda tu. Okay, saya sampai menitik air mata. Lepas tu dia balik ke Langkawi dan Alhamdulillah, mana kata boleh bersama dan sebagainya. Satu benda yang saya tak boleh lupakan lah. Okay? Sebab penderitaan dia tu dah terlampau lama kan. Penderitaan dia dah terlampau lama. Dengan izin Allah Ta'ala boleh bersama. Bukan sebab kita nak fokus sangat boleh bersama. Kau bayangkan bila kata kemaluan, kalau macam tu kemaluan lelaki, keluar daging yang berketul-ketul. Macam mana? Sakit kot. Betapa sakitnya benda tu kan. Lepas tu benda sihir tu dia buat nafsu isteri ni, dia bagi nafsu gila-gila ni. Dia bagi nafsu isteri tu gila-gila. Sedangkan isteri ni dia dah tahu dah. Yang si suami ni kalau bersama dia akan jadi parah, dia akan jadi kencing keluar darah dan sebagainya. Dia bagi nafsu isteri gila-gila. Jadi si isteri ni apa yang jadi? Kalau isteri ni iman dia tak kuat, dia akan pergi pada orang lain. Okey, dekat situ akan jadi tekanan lebih teruk kepada si suami tadi. Okey, tu kena faham kat situ. Pasal tu yang korang tengok benda-benda yang sedang viral di laman sosial sekarang ni. Apa-apa benda lah sedang viral di laman sosial. Kadang-kadang benda tu bukan terjadi disebabkan masalah rumah tangga yang sebenarnya. Kadang-kadang benda-benda ni berlaku disebabkan ada something yang tak kena. Okay? Ada something yang tak kena. Sebelum berkahwin, ada tak buat sesuatu yang pelik-pelik untuk mendapatkan pasangan. Okay? Ada banyak benda yang nak kena rungkai. Dia tak boleh nak kata, oh ni salah lelaki, oh ni salah perempuan. Tak, kan? Dia tak boleh cakap macam tu, kan? Semua orang boleh bercakap tentang perkahwinan dan sebagainya. Semua orang boleh war-warkan benda-benda di kat laman sosial dan sebagainya. Tapi hakikat sebenarnya tu, okay? Hakikat sebenarnya tu kena faham betul-betul kat situ. Okay? Dia bukan perkara main-main. Sebab kalau kat sini kita buat live, banyak je kes-kes suami kahwin dengan perempuan, rupanya perempuan ni dah kena sihir daripada si suami. Tapi masa tu zaman dulu-dulu lah kena sihir. Lepas tu mereka dah kahwin, lepas tu mereka nak menyesal macam mana. Sebab yang dia kahwin sekarang ni bukan kahwin dengan bini dia, dia kahwin dengan jin sekali. Okay? Lepas tu ada juga di kalangan orang yang macam contoh, mereka dah bercerai contoh, mereka dah berpisah. Ni kita bagi contoh ni mereka dah berpisah, dah bercerai. Kemudian mereka jumpa dengan satu-satu ustaz. Ustaz, saya nak dapatkan balik isteri saya. Ustaz tu pun kata boleh. Macam mana ustaz tu kata bukan boleh? Kalau isteri dia terkena sihir, mungkin boleh dapat balik. Tetapi kalau isteri dia ni tak kena sihir, ustaz tu hantar apa dekat isteri ni, maka dia isteri tu akan datang balik. Mesti ustaz tu akan hantarkan sesuatu dekat isteri dia, maka dia datang balik. So sekarang ni yang datang balik tu isteri ke bersama dengan jin? Bersama dengan jin bang. Okay? Sama ada jin Islam ke jin kafir ke, benda tu boleh memudaratkan manusia. Jadi tak boleh. Bagi saya tak boleh lah. Ada setengah orang cakap tak apalah demi kebaikan keluarga. Demi kebaikan keluarga kau tak payah pakai jin. Kau pakai jin memang masalah. Dia takkan lama. Okay? Dia tidak akan lama. Okay. Akak saya dah 11 tahun kahwin, baru disihir tapi perawat tu tak boleh buang
hampir dah nak bercerai dah. Banyak dah kak kes macam ni. Okay, banyak dah kes-kes macam ni. Okay, pasal tu dia kena usaha kak. Okay, kena sihir ni kena usaha. Macam saya dulu kena sihir, saya berusaha merata-rata, saya cuba merawat sana, merawat sini, merawat. Dalam masa sama saya buat solat hajat, minta petunjuk, minta suruh yang pasangan nak bercerai-cerai disebabkan sihir ni, minta solat hajat pukul 3 pagi. Okey, buat solat hajat pukul 3 pagi. Masa sujud yang terakhir tu sebutlah, baca masa sujud yang terakhir tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lepas tu sujud sebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebut banyak kali. Okey, kemudian minta, ya Allah ya Tuhanku, permudahkan urusan aku di dunia ni ya Allah. Ya Allah, aku sayangkan suami aku ya Allah. Ya Allah, aku tahu aku dah terkena sihir ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, temukan aku dengan orang-orang yang benar-benar boleh membantu aku. Okey, tak semestinya kamu jumpa dengan saya boleh sihat, tak juga kan. Kalau bukan rezeki dengan saya, tak juga. Minta pada Allah Ta'ala bagi tunjuk, dia akan dorong. Ada je pesakit yang di mana dia tak dapat masuk slot saya dah bertahun-tahun. Dah setahun dua tak boleh nak masuk slot saya. Tak macam mana dia buat solat hajat, mudah je, proses tu jadi mudah je kan. Saya pun tak tahu. Dia dah sampai depan pintu, lepas tu mamu kata tak boleh. Cakap tak apalah mamu, aku tolong je buat kan. Rezeki je lah kan, rezeki lah macam tu. Tapi kau janganlah semua ulat duduk depan pintu aku kan. Nanti Allah Ta'ala tu permudahkan. Buat solat hajat. Betul tu Ustaz, yang diajar ilmu baca solat, baca doa masa solat hajat. Apa tu? Okey, tu siapa yang nak join Telegram tu boleh masuk tu, yang apa Rizal Terpadu tu dah tulis. Kat situ ramai orang. Okey, pasal tu slot saya korang lambat dapat. Sebab apa, dekat fans club saya dah habis semua, dah kecoh kat situ dah. Buka slot je kat situ dah, dia orang dah faster dapat dah. Sebab saya nak balas WhatsApp dah 29,000, jadi tak sempat saya nak balas WhatsApp. So yang ada dalam fans tu, dia orang akan cepat dapat tahu. Okey, dia orang dapat banyak info ke apa semua daripada situ. Okey, so saya harap dekat saya punya tu pun, saya harap perawat-perawat tak payah masuk lah. Korang buat lah Telegram kau sendiri. Okey, tak payahlah masuk semak je. Okey, sebab ada dalam tu pun dah mula WhatsApp tepi lah, apalah, menyamar dan sebagainya. Itu saya tak minat. Kalau macam tu saya tak minat. Kenapa ada perawat tolak nak lawan hantu raya? Hantu raya ni boleh menguasai fikiran manusia, dan hantu raya ni boleh tahu kelemahan seseorang perawat. Okey, bukan kata perawat, ulama-ulama pun dia boleh kesan. Dia boleh tahu kelemahan ulama ke perawat, dia boleh kesan, dia boleh trace. Kalau tak kuat semangat, memang pisang. Okey. Kemudian kalau salah step, serangan hantu raya tu lebih dahsyat daripada hantu-hantu yang lain. Dia serang tu, dia bukan serang kita, dengan keluarga-keluarga kita semua kena. Pasal tu, hantu raya ni bukan perkara yang main-main. Serangan dia tu mengerikan. Okey, mengerikan tau. Dia mengerikan. Okey, serangan hantu raya. Tolong ubatkan anak. Terima kasih Ustaz, tolong ubatkan anak menantu saya, insya-Allah. Okey, mana-mana yang korang dengar penceritaan daripada bangsa jin, jangan percayalah. Saya tak suruh korang percaya pun. Okey, macam tu juga dengan mak ayah ke apa yang ada dekat dalam ni kan sebagainya. Kalau boleh jangan percaya kata-kata jin. Yang penting anak menakan kamu ke menantu kamu sihat sudah. Kan? Kamu jangan tekan dia, kau ni berlakon lah apa. Hampa tak belajar dalam ilmu rawatan, macam mana hampa boleh scan pula badan dia kosong lah apa. Jangan macam tu. Okey, patutnya kita sebagai mak ayah ni pun kita bagi sokongan dan semangat. Tak apa, teruskan. Kita sayangkan keluarga kita ni. Okey, teruskan. Mudah-mudahan perkongsian kita buat ni apa semua, saya mengharapkan mak ayah ni bagi sokongan kat anak-anak ni, okay, supaya mereka tak bercerai. Runtuh satu masjid ni bukan perkara main-main bang kakak oi. Okey, runtuh satu masjid ni bukan perkara yang main-main. Macam mana nak detect hantu raya Ustaz? Macam mana pun nak kena ruqyah jugalah. Okey, hantu raya ni dia ada beberapa PL dia. Ada beberapa PL yang kamu kena kenal pasti. Makanan dia, PL dia. Kalau kamu dapat kenal PL dia, biasanya kamu dapat detect dah sama ada dia hantu raya atau bukan. Okey, dia ada PL dia. Okey. Hantu raya memang boleh menguasai fikiran orang. Okey, hantu raya dengan jin tanah. Jin tanah pun satu benda yang boleh menguasai fikiran orang. Okey, tapi jin tanah ni biasanya orang meniaga suka pakai. Okey, orang-orang meniaga suka pakai. Elok-elok kau tak beli, tiba-tiba kau jadi beli. Dia hantar jin tanah dia pergi masuk kat badan orang tu, sup. Elok-elok kau tak jadi beli, memang jadi beli. Dan kebanyakannya golongan-golongan yang suka yang saya kesan lah, saya tak tahu orang lain kesan. Okey, peniaga-peniaga yang datang daripada luar, biasanya mereka datang sini bukan keadaan kosong. Okey, bukan dalam keadaan kosong. Tiba-tiba kau tak jadi beli, tiba-tiba kau jadi beli. Okey, biasa dia orang guna tu jin tanah tu. Okey, so macam mana kamu nak tahu jin tanah? Ni aku cerita jin tanah. Lepas ni aku dah elah dah. Aku cerita pasal jin tanah sikit je. Okey, macam mana kau nak tahu benda tu jin tanah ataupun tidak? Apabila diruqyahkan seseorang yang terkena jin tanah, apabila diruqyahkan, tindak balas dia, okey, contoh ni manusia, orang tu macam ni, tindakan dia akan turunkan badan dia, dia akan gosok ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dia macam ulat apa? Dia macam joget-joget.
Okey, dia ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Itu dia punya simptom-simptom yang terlibat dengan jin tanah. Okey, itu antaranya lah. Terima kasih banyak Tok Singa. Happy birthday to you. Happy birthday to Tok Singa. Happy birthday to you. Mudah-mudahan Tok Singa dipermudahkan urusan, dilimpahkan rezeki, disihatkan kesihatan. Ini birthday Tok Singa. Okey, dipermudahkan segala urusan, ditambahkan jodoh ke apa ke kan, macam mana. Tengok keadaan isteri lah, kalau isteri benarkanlah, kalau tak ada jangan cari pasal. Okey, dijauhkan daripada rakan-rakan yang berhati busuk dengan Tok Singa, dijauhkan daripada orang-orang yang berhasad dengki dengan Tok Singa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala palingkan mereka jauh-jauh Tok Singa. Kita cari yang positif je lah ni. Okey, cari yang macam tu je. Okey, mudah-mudahan dipermudahkan. Terima kasih Mega Senjo, terima kasih banyak. Amin 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 ya rabbal alamin. Dah tak ada pesakit ke? Ada. Tadi tu kena masuk balik. Bagilah dia keringkan badan tu, depa dah okey tu, depa tengah belai-belai pipi kat luar, apa mana tahu. Tadi kan dia orang macam something kan, tengah belai pipi kat luar tu. Sat, lepas tu kita bubur dia. Apa contoh nak detect hantu raya? Nanti kita sembang hantu raya ni. Kalau korang minat nak sembang hantu raya, nanti korang ingatkan aku. Nanti aku bagi tahu cerita pasal hantu raya je kat korang. Okey. Hantu raya ni banyak belah-belah tu, belah-belah Pantai Timur. Belah-belah Pantai Timur memang kenapa banyak kat sana saya tak pasti. Tapi sebab mungkin sepadan kot. Tapi memang belah-belah sana banyak lah kes yang kalau tangan saya memang banyak lah belah-belah sana. Okey. Nanti kita cerita pasal penanggal. Apa yang saya tahulah, yang saya tak tahu saya tak cerita lah Yang saya tahu. Macam kes penanggal memang kita ada rawat kes penanggal. Okey, kes penanggal lah kita pernah rawat kan. Yang mana kita tahu kita bagi tahu. Okey, jom 25k sebelum besok kau kena buang kerja. Baik kau pergi tidur sekarang. Saya nak settlekan lagi 1-2 pesakit lagi. Okey, ada rezeki besok kita jumpa lagi. Okey, kalau ada salah dan silap saya minta maaf. Apa segala benda yang saya kongsikan pada masyarakat supaya saya tak nak korang jadi macam saya satu ketika dulu. Apa yang saya buat, saya bukan nak tunjuk saya hebat ke, bukan nak tunjuk saya handal ke apa. Ada, saya tahu ramai lagi yang handal-handal kat luar sana. Cuma mereka tidak mau buat perkongsian. Jadi ramai orang yang tak tahu pasal sihir. Dan alhamdulillah, selepas saya buat rawatan secara live, saya rasa saya dapat membuka banyak minda masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang sihir berbanding dengan berkata-kata. Sebab bagi saya zaman sekarang ni, selagi kita berkata-kata, orang ramai takkan tahu apa sebenarnya yang berlaku sekarang ni. Okey, dengan perkongsian saya buat kan, banyaklah membuka. Selama ni korang semua takut hantu, sekarang ni aku rasa ramai dah orang yang tak takut hantu dah. Okey, macam mana nak takut hantu ni pukul 3 pagi pun 2.5k tengok orang kena rasuk kan. Sekurang-kurangnya dalam masa saya tengah merawat tu banyak ilmu-ilmu yang korang boleh tengok. Macam mana saya pegang dia, kat mana kedudukan dia. So kalau kata kecemasan pada diri korang akan datang, korang boleh gunakan ilmu tu untuk bantu. Tak banyak sikit, insyaAllah dia akan dapat membantu. Okey, so mana-mana yang dah minum air tawar tu ada tindak balas, carilah perawat-perawat yang berhampiran. Kalau korang duduk dekat Pahang, cuba cari perawat dekat Pahang dulu. Kau jangan berkata-kata tempat kau pergi sampai jauh-jauh. Sebab benda ni berperingkat-peringkat. Sihir ni bukan hari ni kau jumpa boleh settle terus. Tak juga. Kau tak payah nak sembang lah. Perawat cakap, kalau jumpa dengan saya sekali je boleh terus baik. Kau tak payah dengar sembang tu. Sebab sihir ni kau tak tahu berapa banyak yang ada dengan dia. Okey, so disebabkan satu kali ni pasal kau recharge sampai beribu-ribu ringgit, kau pun percaya memang jahanam lah cerita dia. Okey, so cari yang berhampiran dulu. Kalau kata duduk kat Pahang, cari yang berhampiran. Kalau satu Pahang tu semua kau cari memang tak boleh, baru pindah ke tempat lain. Macam tu juga pergerakan. Kalau pergerakan perawat bergerak ni, nanti bila kata kalau kau kena serang lagi, takkan perawat tu nak bergerak lagi tempat kau. Okey, cari yang berhampiran dulu. Kemudian baru kalau kata tak boleh juga, baru cuba dengan macam contoh kan, kau duduk Kuala Lumpur, kau pergi panggil perawat daripada Sabah turun dekat Kuala Lumpur. Okey, kau pun rawat. Okey, dah lega. Kalau ada serangan baru, takkan kau nak panggil lagi perawat daripada Sarawak tu nak datang lagi. Okey, cuba cari yang berhampiran dulu. Okey. So, yang paling penting, solat hajat, minta Allah Ta'ala permudahkan. InsyaAllah nanti Allah Ta'ala akan permudahkan. Janganlah end. Kau tak nak end sekejap lagi, ramai orang tak tidur. Okey, dah, besok je jumpa. Besok apa? Besok aku tak kerja. Besok aku cuti. Kita jumpa hari Isnin. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.